Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 2 sekalian. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan iaitu dengan topik penyalahgunaan bahan. Okey, sebelum tu ini adalah standard pembelajaran, okey. Di akhir pembelajaran nanti pelajar diharapkan mampu menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan, khususnya mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey, seterusnya akhir sekali ialah menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, apakah yang anda semua faham tentang penyalahgunaan bahan? Okey, penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak dan gam yang mana boleh menyebabkan ketagihan. Okey, antara bahan-bahan lain yang disalahguna ialah rokok dan vape seperti zaman sekarang, vape, pot dan banyak lagi. Okey. Okey, bahan-bahan sebegini okey, boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan. Okey. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang di negara kita dan juga salah di sisi agama. Okey, selain itu perbuatan ini juga boleh membahayakan penagih. Okey, penagih yang mengambil bahan-bahan terlarang itu juga boleh membahayakan diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, apakah risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri? Okey, terdapat beberapa risiko Terdapat beberapa risiko terhadap diri sendiri. Okey, antaranya ialah dari segi fizikal. Okey. Okey, dari segi fizikal ialah penyalahgunaan bahan ini mampu mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan juga otot-otot individu tersebut. Okey. Fungsi otak mereka juga akan terganggu dan boleh menyebabkan sawan. Okey, sebagai contoh, mungkin orang yang menagih dadah, mungkin dia boleh terkena sawan. Jadi kita boleh lihat mungkin mereka tiba-tiba tengah jalan, pak, mereka menggelupur. Ah, jadi itu adalah salah satu dipanggil sawan lah. Okey. Khususnya ialah mata. Mata biasanya bagi penagih dadah, okey, mata mereka akan kelihatan merah dan muka mereka pun kita boleh lihat dia akan jadi tiada seri. Selain berair pada bahagian hidung, itu hidung berhingus. Okey, boleh lihat kat gambar kat bawah tu, okey, itu adalah contoh mata yang kelihatan merah. Okey, seterusnya ialah perut akan berasa sakit, kadang-kadang muntah, cerit-berit sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Okey, penampilan diri juga akan kelihatan tidak terurus dan tidak normal. Okey, seperti gambar yang dilihat di bawah, kita boleh lihat dari segi penampilan mereka adalah tidak terurus dengan tidak berbaju. Okey, dan badan mereka juga kita boleh lihat agak kurus. Okey, sehingga menampakkan bentuk tulang pada rusuk-rusuknya. Okey. Okey, seterusnya ialah dari segi janin. Okey, apa itu janin? Janin ni okey, sebelum kita dilahirkan menjadi baby, jadi kita akan terbentuk menjadi janin terlebih dahulu. Okey. Okey, apa kesan penyalahgunaan bahan juga membawa kesan yang buruk kepada janin. Okey, antaranya ialah saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh. Okey, seperti yang kita lihat dalam gambar yang saya letak ni. Okey, kita boleh lihat kepala janin adalah lebih besar daripada badan. Okey, ini adalah normal, yang normal. Tetapi apabila seseorang itu menyalahgunakan bahan, okey, dia boleh memberikan efek seperti inilah. Saiz kepala terlalu kecil, okey, muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Okey, janin juga akan mengalami kekurangan berat badan selain mengalami kecacatan. Okey, kita boleh lihat juga sebagai contoh apa ni, penghisap rokok. Kita boleh lihat okey, apa yang terjadi kepada bayi yang lahir, iaitu bayi pramatang. Kadang-kadang bayi tu akan lahir tidak cukup bulan. Okey. Okey, seterusnya ialah saraf. Okey. Penyalahgunaan bahan juga akan merosakkan saraf-saraf yang terdapat di dalam tubuh badan manusia. Okey. Jadi apabila saraf-saraf dalam tubuh badan rosak akan menyebabkan pelbagai penyakit lah.
dan fungsi badan sendiri akan terganggu. Jadi badan tidak dapat berfungsi secara sepenuhnya. Okey, penyalahgunaan bahan juga akan merosakkan sel-sel otak, okey. Yang mana boleh menyebabkan dan membawa kepada komplikasi psikiatri. Okey. Psikiatri ni mungkin seseorang itu akan menjadi tidak waras. Dengan kata lain, mungkin boleh menjadi gila kerana sel-sel otaknya rosak. Okey, antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kerosakan saraf ialah penyakit Wernicke-Korsakoff. Okey, penyakit ini adalah berhubungan dengan gangguan saraf yang menyebabkan sulitnya koordinasi tubuh badan. Okey, selalu merasa kebingungan. Okey, gangguan dari segi mata mungkin mereka akan menjadi rabun dan daya ingatan mereka juga akan terganggu. Okey, seterusnya ialah hati. Okey, hati ni bukan seperti yang kita cakap, okey, hatiku milikmu, bukan. Okey, hati ni merupakan organ dalam badan manusia yang mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Okey, apabila seseorang itu menyalahgunakan bahan, iaitu mengambil bahan-bahan seperti dadah, arak dan sebagainya, okey, mampu menyebabkan kerosakan hati dan menyebabkan penyakit hati iaitu sirosis hati. Okey, di bawah ni kita boleh lihat perbezaan hati yang sihat dan juga hati yang mengalami sirosis hati. Okay. Kita boleh lihat perbezaan yang ketara lah, dan itu adalah sangat tidak baik untuk fungsi tubuh badan manusia. Okey, seterusnya ialah otak. Okey, bahan terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Okey, antara contoh bahan yang seringkali dikaitkan dengan otak ialah arak lah, alkohol. Jadi, apabila seseorang individu mengambil alkohol, okey, mereka akan hilang rasa malu. Jadi mereka tidak dapat berfikir waras, jadi fikiran mereka akan bercelaru dan pergerakan mereka juga menjadi tidak terkawal. Okay, mungkin ada di antara murid-murid yang pernah melihat orang yang mabuk. Jadi kita boleh lihat cara mereka berjalan adalah mereka macam terhuyung-hayang. Okay, seterusnya ialah mereka juga sukar menerima pelajaran. Okay, sukar membentuk idea spontan dan sukar untuk menumpukan perhatian. Okay, selain mereka juga tidak mampu membuat sesuatu pertimbangan dengan teliti. Okay, semakin banyak bahan terlarang yang diambil, okay, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga boleh menyebabkan seorang individu itu tidak sedarkan diri. Seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Okey, antara contoh yang boleh menyebabkan kematian ialah kemalangan. Apabila seorang itu mengambil alkohol misalnya dan dia membawa kenderaan. Jadi dia tidak dapat fokus apabila membawa sesuatu kenderaan yang mana boleh menjurus kepada risiko kemalangan, dan itu adalah salah satu sebab yang boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya ialah mental dan emosi. Okey, mental dan emosi ni tergolong dalam kesan-kesan dalam psikologi. Okey, apabila mereka mengambil bahan-bahan terlarang seperti dadah dan alkohol, arak kan, mereka akan berasa seronok. Okey, dia akan timbul banyak perasaan namun tidak dapat dikawal dengan baik. Okey, antaranya perasaan seronok. Okey, mereka akan mudah terangsang dan berhalusinasi dan juga khayal. Jadi di mana mereka akan memikirkan sesuatu yang tidak wujud tapi mereka boleh nampak benda tu. Maknanya dia tengah khayal. Okey. Khayal dan halusinasi ni juga boleh dikatakan hilang kawalan diri dan pemikiran. Okey, mereka juga tidak akan berasa segan silu untuk melakukan perkara di luar batasan di hadapan khalayak ramai. Maknanya mereka nak buat apa-apa pun mereka tidak akan rasa apa-apa. Mereka akan buat je tanpa memikirkan persekitaran. Okey, orang-orang yang mengambil bahan-bahan terlarang ni juga akan berasa keluh kesah, gian dan amat menderita. Okey, gian ni macam apabila seseorang itu mengambil dadah dan putus bekalan. Jadi mereka akan berasa gian. Maknanya mereka tidak tahan dan boleh menyebabkan mereka menderita lah jika tidak mendapat bekalan tersebut. Okey, mereka juga akan bertindak ganas
dan hilang kawalan emosi, selain mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Okey, seterusnya ialah sosial, dari segi sosial. Okey, mereka akan hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Okey, maknanya mereka tidak peduli apa yang jadi pada diri mereka sendiri. Apatah lagi keluarga mereka dan juga masyarakat-masyarakat di sekeliling. Okey, bagi individu yang bekerja pula, mungkin prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Okey, tingkah laku dan sikap juga akan berubah. Okey, contohnya Ali seorang pekerja yang sangat rajin dan ceria. Tapi sejak Ali menyalahgunakan bahan, iaitu contoh mengambil dadah, contoh. Jadi Ali menjadi seorang yang pendiam dan kurang berhubung dengan orang-orang di sekelilingnya. Okey, seterusnya ialah orang yang menyalahgunakan bahan juga akan bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan juga keganasan dalam keluarga. Mereka ini lebih suka hidup menyendiri dan mungkin mereka akan disisihkan oleh keluarga dan masyarakat sekeliling. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aplikasi kemahiran kecakapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey, maknanya apa yang perlu kita buat untuk menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey, pertama sekali ialah kesedaran diri. Okey, apabila kita mempunyai kesedaran diri, kita akan mampu mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan bahan ni. Okey, kesedaran diri juga penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat berfikiran secara rasional. Jadi apabila mereka uh, hampir dengan sesuatu benda yang tidak elok, mereka akan dapat membuat pertimbangan dan berfikiran rasional untuk mengelakkan benda-benda yang tidak baik. Okey, yang kedua ialah pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah. Okey. Okey, sebab tu pendidikan penyalahgunaan bahan ni penting di sekolah. Kenapa? Kerana ia merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan pelajar-pelajar dan murid-murid. Okey. Okey, seperti yang saya kongsikan sekarang ni adalah tidak lain, tidak bukan adalah bertujuan mendidik dan memberi maklumat untuk membendung masalah ini daripada mengancam dan menggugat institusi kekeluargaan, masyarakat, negara, dan negara. Maknanya, tapi dalam pendidikan ni kita khususkan kepada pelajar lah. Kita tak nak pelajar-pelajar kita terjebak dengan perkara-perkara sebegini. Okey, yang ketiga ialah hubungan kekeluargaan itu sendiri. Okey. Keluarga memainkan peranan yang penting untuk mungkin memberi nasihat kepada ahli keluarga yang lain supaya tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan. Okey, sikap mengambil berat dalam keluarga, bertanggungjawab dan penyayang serta komunikasi yang baik dalam kalangan ahli keluarga mampu mengelakkan diri daripada penyalahgunaan bahan. Okey, terakhir sekali yang keempat ialah peranan kerajaan. Okey, kerajaan juga memainkan peranan yang penting untuk membina usaha bagi mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta bahan media cetak dan sosial. Okey, kita boleh lihat pelbagai iklan dan kempen melalui kaca TV dan juga program-program yang dijalankan secara langsung yang mana menekankan yang mana bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak, rokok dan sebagainya. Okey, apakah faedah sekiranya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan? Okey, apabila seseorang individu itu menjauhkan diri daripada gejala penyalahgunaan bahan ni. Okey, pertama, mereka akan sihat dari segi mental dan emosi serta kita boleh lihat penampilan diri orang yang jauh daripada penyalahgunaan bahan ni,
mereka akan kelihatan kemas dan juga menarik. Okey, selain itu mengelakkan diri daripada melanggar undang-undang dan dipenjarakan. Okey, di sini kita boleh lihat banyak kes yang berlaku apabila seseorang itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Misalnya dadah. Okey, mereka memerlukan bekalan dadah. Jadi mereka akan melakukan apa sahaja cara untuk mendapatkan duit untuk membeli dadah. Jadi mereka mungkin meragut, merompak dan sebagainya yang mana boleh menyebabkan mereka dipenjarakan. Okey, seterusnya ialah prestasi akademik akan lebih baik serta hubungan dengan rakan-rakan dan masyarakat juga akan lebih mesra. Okey, faedah yang berikutnya ialah status kewangan juga akan stabil. Sebab apa? Sebab seseorang individu itu tidak akan menghabiskan atau membazirkan duit mereka ke arah perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti membeli bahan-bahan terlarang. Okey, yang terakhir sekali ialah prospek pekerjaan. Okey, di sini prospek pekerjaan ni boleh ditafsirkan sebagai peluang pekerjaan lah. Okey, sekiranya individu tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan, okey, jadi peluang individu untuk mendapatkan kerja tu akan lebih tinggi. Lebih tinggi. Saya bagi contoh, sekiranya anda pergi interview untuk dapatkan kerja. Sekiranya anda cakap, okey, saya ambil dadah. Adakah majikan akan ambil kita untuk bekerja? Tak kan? Jadi, apabila kita jauh daripada perkara-perkara negatif ni, seperti penyalahgunaan bahan ni lah. Jadi, peluang kerja juga akan lebih tinggi dan juga kita juga dapat menyumbang dan berjasa kepada masyarakat dan negara. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Mungkin saya akan beri sedikit kerja rumah untuk memastikan pelajar-pelajar ingat tentang apa yang saya kongsikan pada hari ini. Okey, sekiranya ada persoalan atau apa-apa saja berkaitan topik ini yang pelajar tidak faham, bolehlah hubungi saya untuk bertanya. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.